Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kembali bersama saya Yoi Karunia Ahmad dalam ruangan Jom Mojo merubah obes jadi obses. Hari ini saya nak sambung lagi sikit pasal tidur. Minggu lepas macam biasa bila keluar video baru dapat soalan-soalan baru. Ada soalan tu sampai brother kita ni cakap, "Bang, kalau saya bagi soalan abang tak payahlah buat jadi video ke, jadi topik ke." Saya cakap dengan dia, "Bro, kalau ustaz saya cakap, orang yang tanya soalan ni, dia lagi dapat banyak pahala daripada orang yang jawab soalan." Sebab dia punya soalan tu kadang-kadang bagi manfaat kepada ramai. Jadi saya nak kongsikan jugalah. Biar brother kita ni pun yang bagi soalan pun dapat manfaat. Tapi saya dapat satu soalan yang baik lah. Ada satu soalan yang bagus. Datang daripada satu bro kita ni. Dia tanya saya, kalau penting sangat tidur tu, apa penting pemakanan pula? Macam mana kalau nak bina otot? Mungkin dia tengah ada plan nak bina otot ke apa kan? Memang betul, pemakanan penting. Pemakanan sangat penting. Yang bina otot pun pemakanan juga. Tapi, nampak tak? Pemakanan dengan kita buat senam beban, dengan tidur. Ini tiga ni berkait rapatlah untuk bantu kita jadikan badan tu sihat. Nak sihatkan badan, turunkan berat, sihatkan badan dulu. Proses sihatkan badan ni, kita mulakan daripada pemakanan kita. Ya, betul. Pemakanan kita yang akan bagi tenaga pada badan kita. Jadi, sebab ada tenaga, kita boleh buat senam. Jadi, bila kita boleh senam pula, kita boleh pecahkan pula otot tu. Jadi, pecahkan otot tu, bila malam, kita nak gantikan otot tu, tidur lah. Bila kita tidur, kita akan dapat menggantikan otot-otot kita ni. Jadi, macam mana dia ganti otot tu? Dia ganti otot tu, dia ambil sumber tenaga yang pada pemakanan kita lah. Untuk bina otot, dia sangat-sangat penting ialah dia perlukan protein. Protein ni pula akan diubah menjadi amino acid. Amino acid ni lah yang akan membentuk otot-otot dalam badan kita ni. Jadi, nampak tak? Dia berkait rapat. Bila tidur, masa tidur dia akan buat semua ni. Jadi, kita makan, bila kita makan, kita ada tenaga untuk bersenam. Bila kita dah makan, dah ada tenaga untuk bersenam, dah bersenam, kita dah pecahkan otot, kita tidur, kita berehat. Masa rehat itulah kita akan membina otot-otot. Kita gantikan otot-otot yang rosak tu. Pemakanan kita semua digunakan untuk proses badan kita. Sihatkan badan, betulkan apa yang rosak. Segala benda, bukan saja pecahkan otot aja. Mungkin kita ada masalah makin macam kalau orang yang obes, dia ada hati berlemak. Masa ni lah, dia akan bantulah. Dia akan menurunkan kadar insulin kita tu pada waktu kita berehat. Saya nak beritahu, kalau orang cakap selalu tanya, macam mana orang jadi obes ni sebenarnya, macam mana jadi obes, macam mana nak turunkan berat badan, apa yang buat jadi obes? Bagi saya lah, sebenarnya bukan masalah makan banyak mana ke, senam banyak mana ke. Dia yang paling banyak menentukan, bagi saya lah, pendapat saya lah, untuk yang menentukan kita jadi obes, turun berat badan ni semua, ialah kita punya basal metabolism. Ini ialah kita punya metabolisme masa kita beristirahat, masa kita berehat. Itu yang penting. Itu yang sangat-sangat penting sebenarnya, yang menentukanlah macam mana, berapa banyak kita boleh turun berat badan, berapa banyak otot boleh dinaikkan. Itu penting sangat. Jadi kita perlukan waktu rehat yang cukup tu, yang membantu sangat-sangatlah masa kita berehat. Jadi waktu kita tidur, perasan tak macam-macam benda yang macam saya cakap dulu, saya dah cuba macam-macam tapi berat tak berapa nak turun. Sampailah saya betul-betul tengok waktu tidur saya, baru saya perasan saya boleh turun sampai 2 kilo, 2.5 kilo sekali saya tidur. Tapi ini berbeza lah, bukan macam sekarang lah. Dia ada perbezaan dia. Kerana apa? Satu masa dulu macam saya cakap juga, bila kita ada banyak duit nak belanja, boleh banyak lah dia, kita ada banyak simpanan, banyak lah dia belanja. Bila saya dulu, badan saya ada banyak simpanan lemak, badan saya boleh gunakan banyak. Jadi waktu saya rehat, dia tengok saya ada banyak lemak ni, dia gunakan, dia bakar lemak tu. Saya tidur dulu, minta maaf cakap, saya buat lagu masa tidur. Saya punya kawan sekatil, dia sampai komplain lah mula-mula kan. Mula-mula tu dia macam, norma baru lah, dia kena belajar nak dengar lagu tu. Nak tidur malam dengar lagu. Biasa tidur malam tak ada lagu, tiba-tiba sekarang ada lagu. Susah nak tidur malam mula-mula. Tapi dah lama-lama kan dia macam orang lah, kalau dia dengar lagu tak sedap kat radio tu, kadang-kadang hari-hari dia dengar, lama-lama melekat juga kat kepala dia. Macam tu lah. Jadi
Saya terus cakap saya berdengkur kuat. Tapi masa itulah, masa kita berdengkur kuat tu, dia punya tidur tu, dia punya pembakaran tenaga banyak. Berdengkur bukan senang nak berdengkur orang tidur. Tengok orang tu bernafas kan. Bunyilah kuat berdengkur tu kadang-kadang. Saya tak cakap orang lain lah, saya lah. Macam itulah saya tidur. Jadi banyak tenaga digunakan. Bunyilah cepat nafas saya. Saya pun cakap dulu kan saya rehat-rehat 120 saya punya jantung berdengup. Macam tu jugalah. Mungkin masa tu pun, masa tengah tidur tu pun 120. Kalau bunyi bom masa tu tak tahulah berapa terus mendadak jantung nak jadi kalau terkejut tengah malam tu. Tak tahulah. Tapi itulah dia contoh-contoh dia apa yang berlaku. Nampak tak? Jadi kalau kita tengok orang yang tidur tenang je. Dia relax dia tidur kan. Itu dia punya pembakaran cantik je. Ikut badan dia lah. Jadi sebenarnya ada kena-mengena semua ni. Dia berkait rapat segala-galanya. Jadi itu soalan yang baik lah. Terima kasih lah soalan tu. Jangan malulah. Kadang-kadang ada lagi satu. Ini ada yang biasa berlaku lah sejak saya mula buat video dulu. Ramai yang hantar mesej dekat saya pasal, dia tanya pasal progres diorang lah. Diorang buat macam ni tapi berat tak turun. Bila saya cakap pasal tidur, ramai yang dia argue lah macam argue lah dengan saya. Saya tak salahkan dia lah. Saya sendiri pun macam tu satu masa dulu. Saya pun heran apa yang penting sangat tidur ni. 24 jam satu hari pun tak cukup dengan saya. Macam-macam benda saya nak buat. Saya dulu sampai pukul 2 pagi tu barulah kelang kabut rasa nak tutup lampu. Pukul 6 nak kena bangun tidur. Pukul 2 pagi tu baru nak kelang kabut. Selagi belum pukul 2 tu relax lagi. Macam tak risau apa pun. Tapi sekarang pandai pula. Pukul 2.30. Jadi sekarang bila orang tanya soalan tu, bila saya jawab, bila saya pula beritahu kat orang, dia orang selalu cakap, tidur saya okey bang, saya tidur on time apa semua. Tapi bila ada satu kes ni, memang dia cakap dengan saya, mula-mula dia kata dia okey, tapi lepas tu saya cakap dengan dia pasal tidur. Dia lepas 2 minggu tu baru dia cakap dengan saya, sorry lah bang, dia sebenarnya tidur saya tak berapa cantik lah. Saya tidur pun lewat sikit lah. Saya selalu macam-macam benda nak buat malam. Dia pun macam saya juga dulu, 24 jam tak cukup. Kadang-kadang tidur terlambat. Kadang-kadang sampai dah terlambat. Kadang-kadang bila tengah malam dah terlambat tidur, sampai tak tidur sampai nak pergi kerja, takut tak boleh bangun. Pun macam tu pun ada. Itu zaman saya sekolah macam tu. Tapi itulah. Bila dia dah nampak juga, dia pun ubah juga. Alhamdulillah. Boleh. Saya macam saya cakap, saya nampak. Bila saya cuba, saya nampak kesan dia, kesan tidur tu. Barulah saya betul-betul, ya Allah, betul benda ni. Lagi satu, jangan lupa waktu tidur yang saya cakap tu, itu memang, yang saya kata 10 malam sampai 4 pagi tu, bukan maksud saya 6 jam tu. Mesti 10 malam sampai 4 pagi tu yang nak direbutkan. Kita nak rebutkan waktu tu. Waktu tu yang macam saya cakap, waktu Rasulullah tidur tu. Waktu Rasulullah tidur tu, ada rahsia dia. Rahsia dia sebenarnya, dia ada bagi kita waktu yang terbaik, hormon kita ni diaktifkan untuk membaiki badan kita. Jadi sebenarnya yang kita nak kejar 10 malam pukul sampai 4 pagi. Ada orang tanya saya, bang, jadi kalau saya tidur pukul 12 malam sampai pukul 6 pagi, saya dapatlah 6 jam. Bukan, masalah dia dulu yang saya tidur pukul 2 pagi tu, pukul 2 pagi baru nak tidur, 2.30 barulah terlelap agaknya, kat pukul 3. Saya kalau pukul 3, 2.30 saya terlelap pun, 2.30 sampai pukul 4 pagi, tinggal 1.5 jam je yang dapat hormon yang betul-betul aktif tu. Waktu hormon ni aktif. Waktu hormon ni macam waktu matahari terbit, dia ada waktu-waktu tertentu dia. Macam itulah waktu hormon kita ni ada waktu-waktu tertentu dia, waktu terbaik dia. Jadi itulah dia sebenarnya. Ada rahsia dia tu. Ada satu Rasulullah tu bagi petunjuk kepada kita sebenarnya. Nampak? Pukul 10 malam sampai 4 pagi tu. Memang hebat. Jadi itulah yang saya nak sangatlah kongsikan. Biar ambil lah ini satu yang boleh bantulah. Macam saya, kalau saya pukul 10, kalau boleh saya pukul 10 nak tidur lah. Kalau perasan saya pukul 10, 10.30, 11 susah dah jumpa saya online ke apa, memang tak ada lah. Memang biasanya saya dah tidur lah. Kalau boleh saya nak tidur awal lagi. Tapi ialah kadang-kadang ada komitmen lain kan. Tapi ini waktu-waktu tidur yang saya nak kejar pasal nak dapatkan tu. Memang itu waktu terbaik. Memang yang paling bagus. Kita kena cuba dapatkan waktu tu. Ini soalan-soalan. Saya selit sikit lah soalan-soalan. Tapi sebenarnya hari ni saya nak bagi sikit tip-tip yang boleh bantu untuk memudahkan kita tidur.
Nombor satu macam saya cakap lah, yang dulu sebelum ni saya ada cakap pasal gelap, bilik gelap tu. Bilik tu biar betul-betul gelap. Kalau boleh kurang cahaya, memang kalau boleh tak ada cahaya. Sebab cahaya ni bagi isyarat lah, bagi isyarat kepada melatonin ni. Hari siang lagi ni, tak payahlah tidur, jangan nak tidur lagi. Belum waktu tidur ni. Jadi otak pun terus dapat, ni belum waktu tidur. Dia cahaya-cahaya ni mengganggu sebenarnya. Bagi kesan pada kita punya badan kita waktu kitaran tidur kita ni, jadi masalah. Betul tak? Macam saya cakap, kita cuba sedaya upaya, nombor 2 saya nak beritahu, cuba sedaya upaya kita tidur dengan bangun pada waktu yang sama. Ini akan bantu kita circadian rhythm kita. Ini penting. Circadian rhythm kita ni, kan saya cakap jam biologi kita ni, dia akan membentuk, di jam biologi ni sebenarnya dia paling efektif dalam masa 24 ke 48 jam kita lah, yang terbaru. Apa yang kita buat semalam tu, dia akan buat data. Dia collect, dia tengok, ni macam ni, semalam macam ni, kita nak macam ni, semalam macam ni, kita nak macam ni. Kita ni kadang-kadang lupa, tapi badan kita dia tak lupa. Dia tak pernah lupa, kita je tak ingat. Dia tak lupa, dia tahu, dia dah catat dah. Dia kata time ni waktu tidur kena tidur, time ni besok time bangun kena bangun. Itu yang dia akan bantu kita mengatur. Bila kita ada circadian rhythm ni yang baik, kita pemudah kita nak tidur, nak bangun. Jadi salah satu tip yang baik untuk kita cantikkan circadian rhythm kita ni, bila kita bangun pagi, dah bangun pagi, secepat mungkin kita pergi luar pada rumah, dapatkan cahaya matahari tu. Kalau dapat cahaya matahari tu, secepat yang mungkin kita boleh dapat cahaya matahari ni, akan beritahu badan kita yang ini memang dah bangun lah ni. Jadi dia akan merakam waktu daripada kita bangun tu sampai malam tu nanti, berapa jarak masa tu. Saya dah cakap pasal neutron adenosine tu. Jadi dia yang kumpul penat tu sampai malam. Jadi dia semua bersangkut paut lah. Waktu rasa penat, waktu siang dengan malam, jam kita, biologi clock kita ni tengah mencatat. Dia tahu. Jadi kita bagi dia penjarakan tu panjang. Kita dapat dia matahari secepat mungkin, sampai ke malam bila kita gelap gelita tu untuk dia nak tidur. Bagi isyarat dia nak tidur. Itu penting. Jadi ini satu praktis yang sepatutnya kita amalkan lah, akan jadi bantu sangat lah pada kita. Lepas tu nombor 3 saya nak cakap pasal suhu bilik. Kalau yang pakai aircon senang lah, dia boleh turunkan suhu bilik tu kan. Cuba suhu bilik tu biar sejuk sikit. Itu sebab apa ini sangat membantu. Bila badan kita sejuk, dia akan bagi isyarat juga macam itu untuk berehat. Dia akan beritahu kita nak berehat. Ini penting, ini pun sangat penting. Cuba dapatkan suhu bilik yang sesuai dengan kita. Saya suka kalau sejuk-sejuk ni, kalau boleh nak memang sejuk betul. Sebab apa? Ini pun bantu tingkatkan metabolisme kita tu. Sebab badan kita kena cuba nak panaskan badan kita kan. Jadi dia kena bekerja lagi. Kita nak dia bekerja masa kita tidur pun. Jadi itu lagi satu yang boleh kongsikan lah. Lagi satu saya nak cakap pasal satu tabiat yang kita nak kena jaga. Katil. Sedaya upaya kita cuma baring bila kita nak tidur saja. Selain daripada tu, jangan berbaring. Jangan rehat-rehat baring atas katil, jangan. Baring tengok TV, jangan. Tengok TV ke apa ke duduk. Jangan baring. Kita baring, kita akan melatih badan kita yang bila kita berbaring tu, tak semestinya kita nak tidur. Dia duk ingat lah. Dia duk catat, kan saya cakap. Badan kita ni dia catat apa je kita buat. Jadi kita dah selalu, kita baring-baring. Ada orang dia bila naik atas katil, dia nak main telefon lagi. 1 jam, 2 jam lagi dia tengok telefon. Jadi bila dia biasa buat macam tu, badan dia akan tahu bila dia naik atas katil, dia baring tu, ini 1 jam lagi lah baru tidur. Itu yang kadang dia tak boleh tidur tu. Walaupun dia mengantuk, dia baring, dia tak boleh tidur. Kenapa tak boleh tidur? Pasal badan dia cakap, baring dulu, main telefon dulu, baru tidur. Dah biasa macam tu. Dia nak macam tu. Dia jadi macam tu lah. Jadi ini yang kita nak cuba praktikkan. Jangan baring kalau tak mengantuk. Jangan. Duduk aja. Kalau kita malam pun, kalau kita dah mengantuk tu, dah baring pula, dah tak boleh tidur, pusing sana pusing sini, tak boleh tidur, bangun balik, duduklah kat mana-mana. Duduk kat tempat lain pun tak apa. Bangun berjalan pusing-pusing sikit ke, tak apa, diri kejap ke, sampai kita rasa mengantuk balik. Duduklah kat mana-mana dulu. Duduk, bacalah buku ke. Kalau nak tengok telefon, nanti saya kongsikan lagi. Tapi buatlah something sampai rasa mengantuk. Bila rasa mengantuk balik tu, terus cepat-cepat baring tidur. Itu boleh bantu. Okey. Jadi kalau nombor 5 kalau saya nak cakap ni, tadi saya cakap pasal skrin tu. Skrin ni kalau boleh
kurangkan sikit lah bila malam nak tidur tu, kurangkan sikit lah, itu yang sebaiknya lah. Sebab apa, skrin ni dia ada keluarkan cahaya biru tu. Cahaya biru ni sebenarnya dia bagi sikit isyarat tu macam matahari tu, macam matahari masih berada depan mata kita. Jadi otak dapat signal tu sama macam yang matahari kita dapat daripada matahari. Dia bagi tahu, oh ini hari siang lagi. Jadi itu mengganggu sebenarnya. Sekarang ada kajian dah terbukti memang cahaya biru ni yang paling efektif lah, tapi cahaya-cahaya lain tu pun mengganggu juga, tapi yang biru ni yang paling kuat lah bagi signal, bagi isyarat pada otak kita hari masih siang. Sekarang okey, boleh cubalah, ada orang guna praktik, dia orang guna cermin mata blue blocker, dia panggil kan, blue screen blocker, UV blocker. So dia akan tapis cahaya biru tu. Dia bukan kantar, dia cuma just penapis saja. Tak ada power pun. Kalau yang perlu power, dia orang boleh pasang filter tu dekat cermin kaca dia orang tu untuk filterkan cahaya biru tu. Lagi satu, okey, saya sendiri kadang-kadang kalau saya suka bila malam, saya ada pakai satu apps lah. Apps pun ada boleh membantu juga. Macam saya pakai tu Night Shift nama dia. Boleh siapa yang pakai Android phone boleh pakai Night Shift nama dia. Saya gunakan bila asal malam je, memang saya on kan lah. Saya dah start malam, saya nak kurangkan cahaya banyak mata saya lah. Bilik pun nak dim kalau boleh kan. Bila tengok skrin, pastikan dah pakai tu. Tapi kalau boleh jangan banyak-banyak skrin lah. Lagi pemudah kita nak tidur. Ini memang saya tak tahulah, ada orang kata placebo lah, tapi saya rasa macam ada efektif juga. Placebo ni mungkin ya, mungkin tidak. Placebo ni maksudnya kadang-kadang benda tu tak ada efektif, tapi pasal kita yakin, kita rasa dia betul-betul bantu. Jadi macam itulah maksud dia. Tapi saya sendiri rasa macam ada sikit bantulah, pemudah saya nak tidur jugalah bila saya gunakan, sejak saya gunakan night shift tu, memang ada bantu sikit. Okey. Lagi satu yang saya nak kongsikan, nombor 6. Apa yang saya selalu amal lah ni untuk memudahkan tidur, kita gunakan teknik pernafasan. Ini boleh bantu juga. Okey, kalau kita macam saya lah, saya gunakan, saya ambil juga, macam contoh, bila nak tidur malam, saya akan, bila saya baring tu, saya selalu mengiring belah kanan lah, mengiring ke belah kanan badan saya. Jadi sebelum saya tidur tu, saya akan perlahankan nafas saya akan tarik nafas dalam-dalam, tahan nafas, saya akan baca Al-Ikhlas dalam hati lah, supaya tak gunakan mulut. Kalau kita gunakan mulut, kita akan keluarkan nafas. Jadi saya tahan nafas, saya baca Al-Ikhlas. Sebab anggaran dia kita nak tahan dalam 5 saat macam tu. 5 saat. Jadi buat anggaran 5 saat macam tu. Kalau orang yang bagi yang non-Muslim, boleh cuba cara ni lah. Mungkin boleh buat kiraan sampai 5, atau ada apa-apa cara meditasi yang you biasa amalkan, boleh gunakan juga. Jadi kita Muslim, kita boleh, ini yang terbaik lah, saya cadangkan juga. Kita tarik nafas, kita baca Al-Ikhlas. Bila dah selesai Al-Ikhlas, hembus nafas. Hembus habis, baca Al-Ikhlas. Tahan dulu, jangan tarik nafas. Baca Al-Ikhlas. Habis, tarik nafas balik. Tarik nafas, ulang balik. Baca Al-Ikhlas. Kita buat 6 kali. Kalau ikut sunat dia 6 kali tu, alhamdulillah kita dah dapat baca khatam 2 kali Al-Quran. Baik tak baik tu? Pun tak. Tapi kita buat tu. Tapi yang pentingnya, yang bantunya ialah dia bantu kita memperlahankan pernafasan kita. Ini akan beritahu isyarat juga kepada badan yang kita akan nak tidur. Sebab masa kita tidur sebenarnya, bila kita sampai REM sleep lah kan, rapid eye movement, kita tidur dengan selena-lenanya tu, itu nak sampai ke tahap tu sebenarnya sampai kita punya nadi pun perlahan je. Kalau orang biasa, saya jarang tidur. Saya tidur malam tak pakai jam lah. Tapi kadang-kadang pernah jugalah terlelap dekat kursi ke apa ke. Saya pernah dapat tengok jam saya, dia ada perakau waktu saya punya nadi kan. Sampai 44. Kalau malam tidur tak tahulah. Saya tak biasa nak amal lah, tak selesa. Dulu pakai yang bracelet tu senang. Tapi yang ni tak selesa rasa nak tidur pakai jam kan. Dia sampai 44 tu, maknanya kita punya nadi tu perlahan, memang kita tidur memang baik, maknanya kita tenang, rehat. Jadi kita kalau dah susah nak tidur tu, cuba tu, kita akan dapat perlahankan nafas kita tu, kita akan dapat turunkan nadi kita tu, bantu juga badan kita rasa macam memang nak tidur ni, rehat, standby nak rehat. Jadi
Itu je lah yang saya nak kongsikan kali ni. Terima kasih banyaklah atas banyak maklum balas yang saya dapat. Ramai yang suka, masih suka hantar PM. Terima kasih. Saya ucap-ucap banyak terima kasih lah. Saya cuba jawab semua, insyaAllah. Kadang-kadang sampai saya tak ada masa nak jawab dekat Bojo pun susah. Yalah, dengan kerja pula sekarang macam-macam lah. Tapi InsyaAllah saya akan cuba sikit sana sini. Saya akan cuba bantu semua kalau boleh. Dan terima kasih kerana bagi perhatian. Terima kasih sokong kita. Kalau boleh saya minta tolong kita kongsikanlah dengan siapa-siapa yang boleh bantu kan. Kita bantu. Saya nak cuba bantu orang. Ramai yang hantar soalan pun dapat bantu orang. Terima kasih banyak-banyak. Kita saling bantu-membantulah. Kita cuba bantu-membantu. Jadi harap-harap tip ni boleh bantu sikit lah pada semua yang ada masalah ke, nak cuba tidur ke, nak cuba cari jalan, nak cuba-cuba something yang boleh bantu untuk tidur. Tapi ingat, tidur tu memang penting. Tidurlah yang akan membantu kita sihatkan badan. Pasal masa tu pula kita nak turunkan kortisol kita nak turunkan insulin, melandaikan insulin ni kita nak dapatkan waktu tidur. Jadi ini pun baik juga kalau notice, kalau boleh 3 jam sebelum kita tidur tu, last makan tu kalau boleh elakkan 3 jam lah. Kurangkan 3 jam sebelum tidur. Jadi 3 jam kita sebelum tidur, kalau last kita makan tu, bila kita tidur tu lagi 3 jam kita tidur tu mungkin dah habis semua kita punya proses penghadaman tu. Jadi kalau time kita tidur kan kita berpuasa, dia ada shifting, dia pergi ke ketosis ke, kita dah mula start membakar lemak ke, itu semua akan bantulah. Itu semua akan bantu kita turun, melandaikan insulin, kita sihatkan badan, turunkan berat. Okey. Sampai sini saja perkongsian saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Jom. Ya Allah, bangai. Pukul berapa nak bangun? Jangan bising lah. Pukul berapa nak bangun? Tak betul rasa. Tengok tadi tu kan. Itu saya lah tu. Itu saya lah tu dulu tu.